Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kelebihannya, kemuliaannya dan rahmatnya kepada hamba-hamba yang dikasihinya. Yang mana dengan itu, dengan rahmat, dengan kelebihannya, Allah menerima akan segala amal ibadat hambanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dalam bicara ilmu kita hikam, dan Ustaz doakan kepada semua para jemaah sekalian di mana saja berada, di dalam rahmat Allah, di dalam kasih sayang Allah Taala, dan moga-moga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung pembacaan kita hikam kita. Kita ambil semula sedikit pada muka surat 81. Ambil sedikit pada muka surat 81. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 81, baris yang keempat daripada bawah. Fayusiluka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Maka disampaikannya engkau kepadanya dengan suatu yang daripadanya kepadamu, daripada fadlnya dan ihsannya. Nah, tiada dengan suatu yang daripadamu kepadanya pada segala amal, segala ilmu, segala amal dan juga segala hal. Maka dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seseorang kepadanya, yakni menyampaikan seseorang kepada Allah Taala. Ya, bila mana Allah memberi kepada seorang itu makrifat, benar-benar mengenal Allah, dan diberi itu dengan sebab fadl, kemuliaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah diberi itu disebabkan dengan amal ibadat yang kamu lakukan. Itu adalah semua dengan sebab fadlmu, dengan ihsan kamu. Tiada dengan sesuatu yang daripadamu kepadanya, bukan dengan sebab ibadat kamu kepada Allah, dari yang terdiri daripada amal kamu, ibadat kamu dan hal kamu, keadaan kamu. Seperti taubat, seperti seperti hatta kepada ikhlas sekalipun, yang menyampaikan kamu adalah disebabkan Allah yang memilih kamu. Dengan sebab sifat rahmat dan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, apabila kita melakukan amal, kita jangan menyangka disebabkan amal kita lah Allah terima, ataupun disebabkan ikhlas kita Allah terima, ataupun disebabkan kita beramal berdasarkan ilmu Allah Taala terima. Ya, zahirnya memang begitu, tetapi hakikat yang sebenarnya Allah menerima amal seseorang itu adalah disebabkan sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya amal-amal yang kamu datangkan kepada Allah itu datang daripada kamu. Yang mana itu sebenarnya daripada pertolongan Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dialah yang memilih ataupun yang menentukan segalanya. Amal ibadat seseorang tadi diterima adalah disebabkan kurniaan Allah. Disebabkan pilihan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka tersebut di dalam khabar, di dalam hadis Nabi SAW, bermula bala ujian hawa, yakni kehendak kita, dan juga syahwat, maknanya keinginan nafsu dunia kita ataupun syahwat, keinginan pada wanita seumpamanya, itu dikawalkan dengan tanah Adam, dan barang yang ada dalam tabiatnya tiadalah boleh berpindahnya. Itu ada dalam tanah Adam. Maknanya dalam tubuh kita. Kerana kita dasar diciptaan kita daripada tanah. Maka daripada dalam tubuh badan kita ini ada kehendak kita. Ada nafsu, ada syahwat. Dan ada ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Dan tiadalah boleh berpindah. Tidak boleh berpindah. Ia sentiasa ada dengan kita. Tetapi Allah Ta'ala juga yang mengurniakan dengan menutup dia atas orang. Maka Allah lah yang mengurniakan tadi, menutup ia atas yang dikhendaki daripada segala hambanya. Maka dipakaikan dengan pakaian daripada fadalnya, dan juga dan tolongnya dan taufiknya. Tolongnya, baiki sikit, bukan taulan tu. Dan tolongnya. Maka Allah Ta'ala menutup daripada keinginan tadi, Allah Ta'ala tutup kepada seorang tadi, sehinggalah Allah memberi kelebihan dan Allah menolong dia dalam melakukan amal. Sebab itu kita tak mampu nak melakukan amal kecuali pertolongan Allah, dan kita sebenarnya tak mampu nak berpaling daripada maksiat. Tapi kenapa seorang tu boleh buat ibadat dan meninggalkan maksiat? Kerana Allah menutup ibadat maksiat dia tadi. Dan maksiatnya ditutup sehingga dia tidak melakukan maksiat, dan dia boleh buat ibadat, Allah tolong dia sehingga dia mampu melakukan amal ibadah kepada Allah. Jadi seseorang yang boleh melakukan amal ibadat itu adalah dengan pertolongan Allah. Sebab apa kita kata dengan pertolongan Allah? Kerana kita tak mampu nak meninggalkan maksiat. Tidak mampu meninggalkan maksiat, maka Allah Ta'ala datangkan pertolongan sehingga seseorang tadi mampu melakukan ketaatan. Dan kata Sidi Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, tiada sampai engkau kepadanya, kepada Allah. Kamu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala dan serta musyahwat, dalam keadaan bersama kamu itu adanya syahwat. Serta musyahwat ataupun tadbir daripada segala tadbirmu. Ataupun maknanya dalam keadaan kamu ada tadbir. Apa makna tadbir? Urus. Kamu merasakan kamu yang mengurus diri kamu. Kamulah merasakan, ataupun bila kita rasa kita lah boleh ibadat. Kita boleh beribadat dengan sebab kemampuan kita. Kita boleh beribadat dengan sebab kemampuan kita. Itu bermakna dia ada tadbir diri dia sendiri. Kamu tidak akan sampai kepada Allah bila mana seseorang tadi merasakan apa yang dia buat tadi datang daripada diri dia. Datang daripada diri dia. Oh, saya rasa gagah hari ini. Saya boleh buat ibadat banyak. Rasa dirinya gagah. Sebenarnya tidak ada kekuatan pun dia nak angkat takbir, nak buat ibadat. Tapi daripada pertolongan Allah. Dia tidak merasa itu daripada pertolongan Allah. Tetapi dia merasa daripada kekuatan diri dia tadi. Maka kata Abu Hasan Syazili, kamu tidak akan sampai kepada Allah. Dan juga ataupun ikhtiarmu, pilihanmu daripada segala pilihanmu. Ataupun dikatakan bahawa kamu tidak akan sampai kepada Allah. Sehinggalah kamu menyerahkan pilihan Allah daripada kamu mengikut pilihan kamu. Jadi sebenarnya kita ini, maknanya kalau kita ini mengikut kehendak Allah, maka itu pilihan Allah, itu jalan kita. Jalan yang menyebabkan kita sampai kepada Allah. Dan apabila kita menyerahkan segala ta'bir, itu ta'bir Allah, maka kita menghilangkan dakwaan. Akulah bijak, akulah alim, itu membuang dakwaan itu juga jalan sampai kepada Allah. Ataupun juga kita maknanya meninggalkan syahwat, kehendak, keinginan kita. Inginkan mulia contohnya.
inginkan kemuliaan, inginkan kepujian daripada manusia, maka meninggalkan, kerana ini satu syahwat, keinginan tadi. Selagi mana tidak mampu meninggalkan itu, maka tidak akan sampai kamu kepada Allah. Maka jikalau tiada disunyikan, Allah Ta'ala akan hambanya yang demikian itu. Jikalau tiada bukan sunyi itu, disucikan. Kalau tiada disucikan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tak sucikan akan hambanya yang demikian itu, nescaya tiada sampai ia kepadanya selama-lamanya. Kalau Allah tidak menyucikan hati seseorang, suci hati seseorang daripada rasa inginkan mulia contohnya, inginkan ketinggian, merasa dirinya ada kekuatan, ataupun merasa dirinya maknanya boleh, ataupun merasa pada dirinya lah itu ada kemampuan. Maka kalau tidak disucikan dalam hati seseorang tadi, perkara-perkara yang sedemikian rupa, maka tidak akan sampai ia kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan itu, seorang yang melakukan amal ibadat, dia tidak boleh merasa dirinya sudah mulia. Walaupun ibadat itu mulia, tapi merasa dirinya sudah mulia dengan ibadat, itu tidak boleh. Kerana dia hanya merasa bersyukur dengan ibadat. Kerana Allah memberikan kepadanya itu ibadah. Maka dikatakan kalau Allah tidak menyucikan hati dia tadi, dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Dan tetapi apabila dikhendaki Allah Ta'ala menyampaikan hambanya kepadamu, dan maka dipalingkan yang demikian itu seperti bahawa dizahirkannya dalamnya daripada segala sifatnya yang maha tinggi dan segala nu'utnya sifat-sifat yang mengaibkan yang demikian itu daripada segala sifat hamba. Apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang tadi sampai kepada Allah, ataupun dengan kata mudahnya, apabila Allah nak terima amal ibadat seseorang hamba tadi, bila Allah Ta'ala nak terima amal ibadat segala hamba tadi, orang tadi akan dapat melihat sifat-sifat Allah. Dia akan dapat melihat sifat Allah. Ini tanda Allah nak terima amal ibadat dia, dia melihat semuanya datang daripada Allah. Tidaklah dia beribadat kecuali pertolongan Allah. Dia merasa dia dapat ibadat itu dengan pertolongan Allah. Ketika itu, dalam waktu yang sama, dia menghilangkan ataupun Allah menghilangkan dalam dirinya sifat-sifat yang ada daripada nafsu. Sifat-sifat yang ada yang terdiri daripada nafsu, Allah Ta'ala hilangkan. Sehinggalah kekalah dirinya rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adalah yang demikian itu alamat atas kasihnya baginya. Ini tanda Allah Ta'ala kasih kepada hambanya, seperti yang diisyaratkan kepadanya dengan katanya di dalam hadis yang sahih. Maka bila saja Allah Ta'ala kasih kepada seorang hamba tadi, maka Allah Ta'ala memberi kepada dia, kepada dia penerimaan ataupun kasih sayang Allah, beri rahmat kepada dia, sehingga amal ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amal ibadat diterima oleh Allah ni dengan sebab rahmat, dengan sebab kasih sayang, dengan sebab pengampunan, dan bukan dengan sebab amal ibadat. Amal ibadat itu sebagai jalan saja yang menyebabkan dia dapat rahmat. Tapi semata-mata amal ibadat diterima adalah dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan itu, siapa yang memahami ayat ini, punya kenyataan ini, maka hilanglah sifat sombong dia. Kerana ketiga itu, hilanglah segala amalnya. Kerana terimanya Allah itu bukan dengan sebab amalnya, tapi dengan sebab kasih sayang Allah. Allah memilih dia sehingga amal ibadatnya diterima oleh Allah. Lalu Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis, apabila telah kasih aku akan dia, maka adalah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia, dan aku penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan tangannya yang memegang ia dengan dia, dan kakinya yang berjalan ia dengan atasnya,
Dan tak kala yang demikian itu, maka tiadalah baginya iradat dan ikhtiar, melainkan ikhtiar Tuhannya dan iradatnya. Ini apabila seorang hamba tadi bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat dengan ibadat sunat, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba aku ini bersungguh-sungguh dia sentiasa mendekatkan diri dengan ibadat-ibadat sunat, sehinggalah Allah hatta uhibbahu, sehingga Allah Ta'ala jadi kasih kepada dia. Bila dia mendekatkan diri dengan mujahadah, banyak ibadat-ibadat sunat, dan dia menjaga anggota dia daripada maksiat, maka Allah Ta'ala kasih kepada dia. Apa bukti Allah Ta'ala kasih kepada dia? Maka Allah Ta'ala kata, akulah yang menjadi pendengaran yang dia mendengar, akulah yang jadi penglihatan yang dia melihat, akulah yang menjadi tangan yang dia memegang, akulah yang menjadi kaki yang dia berjalan. Apa maksudnya? Maksudnya, seseorang tadi bila dah sampai Allah Ta'ala kasih, dia sudah tidak ada pilihan dia. Dia hanya melihat, dia hanya serah kepada pilihan Allah. Allah lah yang menggerakkan pandangan dia. Ketika itu, dia hanya menyerah kepada Allah. Dan dalam waktu yang sama, apa yang dia lakukan tadi akan menepati kehendak Allah. Ini tanda orang-orang yang dikasihi. Maka mata tidak memandang haram, tangan tidak mengambil hak orang, kaki begitulah tidak berjalan pada maksiat, lidah tidak berkata perkara yang keji. Tak mampu dah nak kata yang keji. Kenapa? Ketika itu dia telah menyerahkan kepada Allah dan sehingga dikatakan tidak dia melakukan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sudah tidak ada kehendak, tidak ada iradat, hanya iradat Allah, hanya kehendak Allah. Ini orang-orang yang sudah Allah Ta'ala terima akan amalnya. Oleh kerana itu, untuk kita nak mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala ini, tidak ada jalan lain kita kecuali dengan melalui jalan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam waktu yang sama, ketika kita beribadah kepada Allah, kita kena sedaya upaya menjauhkan diri kepada maksiat. Dan apabila kita jatuh kepada maksiat, walaupun kita sudah sedaya upaya nak meninggalkan maksiat, tapi jatuh juga kepada maksiat, maka kita kena bersegera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adalah pada ketika itu sampai kepada Allah Ta'ala dengan dikurniakan Allah kepadanya. Ketika itu Allah terima amal ibadat dia. Allah terima amal ibadat dia sampai kepada Allah. Lalu Allah menerima akan amal ibadat dia tadi. Tapi Allah Ta'ala terima amal ibadat dia tadi dengan apa? Dengan fadalnya. Dengan kelebihan Allah. Dengan karamnya. Dengan kemuliaan Allah. Dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala terima amal ibadat seseorang dengan kemuliaan. Tapi bagaimana nak dapat kemuliaan Allah, dapat kelebihan Allah, mesti kena beramal ibadat. Kita beramal ibadat, mendekatkan diri pada Allah. Tetapi setelah diterima amal ibadat, jangan merasa bahawa amal ibadat itu diterima dengan sebab ilmu kita, dengan sebab amal kita. Sedangkan amal ibadat itu diterima adalah dengan sebab kasih sayang Allah kepada hamba dia tadi. Jadi antara tanda Allah Ta'ala terima amal ibadat tadi, yang pertama Allah pemudahkan dia melakukan amal ibadat. Mudah saja. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan rasa manis dalam ibadat. Suka beribadat. Baca Quran suka, semayang malam Allah sukanya semayang malam. Zikir suka, rasa tenang zikir. Allah nikmat. Dia rasa suka, dia rasa nikmat dalam ibadah. Itu tanda amal ibadat yang diterima. Yang ketiga, dikurniakan istiqamah. Allah Ta'ala istiqamah dia. Dan yang keempat, terpelihara dia daripada maksiat. Terpelihara dia pada maksiat. Yang kelima, dia cepat kembali kepada Allah apabila dia terjatuh kepada maksiat. Orang yang sudah diterima oleh Allah jatuh cepat kembali. Dia tidak berterusan. Dan dia buat ibadat jatuh kepada maksiat. Manusia ini tak lepas daripada dosa. Begitu saja. Manusia ini tidak lepas daripada dosa. Tapi bila seorang itu dah terima amal ibadat, begitu.
Dan di antaranya lagi tanda Allah Ta'ala terima ibadat dia. Allah Ta'ala jadikan hatinya tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Ini tanda amal ibadat dia diterima. Dan yang keempat, yang seterusnya, amal ibadat seorang itu diterima, dia akan redha segala ketetapan Allah. Dia akan sabar di atas ujian. Dia akan bersyukur di atas nikmat. Maknanya. Itu maknanya seseorang tadi, itu bila dia dapat tanda-tanda begini, itu antara tanda amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, ketika mana amal ibadat diterima, dia tidak boleh menyangka, dia tidak boleh berpegang, terimanya amal ibadat itu adalah disebabkan amalnya. Tidak. Terimanya amal ibadat itu disebabkan kasih sayang Allah. Terimanya amal ibadat itu disebabkan maknanya rahmat Allah. Kasih sayang atau mahabbah Allah ataupun rahmat Allah Ta'ala, itu antaranya. Baik. Maka dikatakan bahawa tiada dengan sesuatu daripada hamba kepadanya, bukan dengan sebab hamba tadi daripada ijtihad bersungguh-sungguhnya amal ibadat, tidak. Tidak. Dan ijtihad bersungguh-sungguh dan amal ataupun pada amalnya, maka Maha Suci yang mengurniakan atas orang yang dikehendaki dengan sesuatu yang dikehendaki. Maha Suci Allah berhajat kepada hamba dengan sesuatu yang dia kehendaki. Allah tidak berhajat dengan amal kita. Tetapi maknanya kitalah yang berhajat kepada Allah. Kita yang perlu beramal untuk berhajat kepada rahmat Allah. Allah tidak berhajat dengan amal kita. Tetapi kita yang berhajat dengan rahmat Allah. Oleh kerana kita ini berhajat dengan rahmat Allah Ta'ala, maka kita kena beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, laula jamilu satarahu, laula jamilu satarahu, lam yakun amalun ahlan lil qabul. Laula jamilu satarahu, laula jamilu satrihi, lam yakun amalun ahlan lil qabul. Jikalau tiada elok dindingnya, dindingnya tutupannya, hasil bagimu, nascaya tiada amalmu. Nascaya tiada amalmu itu patut bagi diterima. Sekiranya tidak ada keindahan kurniaan Allah. Gitu maksudnya. Sekiranya tidak ada keindahan kurniaan Allah yang menutupinya, nascaya tidak adalah amal yang patut dan layak untuk diterima. Allah ini mempunyai kurniaan yang besar, menutup segala kelemahan hamba dia. Maka kurniaan yang besar ini menutup kelemahan hamba dia ini, membawa kepada amal ibadat tadi diterima. Sebenarnya nak menerima amal ibadat ini payah. Kerana Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha mulia. Maka hendaklah memberi kepada Allah itu sesuatu yang amat mulia, satu amat suci. Ibadat-ibadat yang bercampur syirik, bercampur dengan dosa, bercampur dengan kesombongan, bercampur dengan kelalaian. Kemudian kita nak serah pada Allah. Allah yang maha mulia tak akan terima amal ibadat yang bercampur macam itu. Tetapi Allah mengatakan laula jamilu. Katanya Syekh Ibn Athaillah ni, laula jamilu. Kalau tidak ada kecantikan kurniaan Allah Ta'ala yang menutup kita ini, nascaya amal ibadat tidak akan diterima oleh Allah. Bermakna tidak ada sifat keelokan jamal Allah, cantik kecantikan, ataupun tidak ada sifat kurniaan Allah, Allah tidak akan menerima amal ibadat. Ini menunjukkan apa? Kurniaan Allah mengatasi amal ibadat hamba dia. Maka diceritakan bahawa ada satu orang beribadat lebih kurang dalam 800 tahun. Umat terdahulu. Maka 800 tahun dia beribadat ini. Dia beribadat 800 tahun. Tidak ada melakukan maksiat. Tidak ada melakukan maksiat. Lalulah diceritakan bahawa dekat negeri akhirat kelak nanti, orang ini, Allah berkata kepada dia, wahai hambaku, engkau dimasukkan di dalam syurga dengan rahmat aku. Maka dia yang melakukan amal ibadat, 800 tahun buat amal ibadat.
ibadat yang khusyuk dia buat 800 tahun dan ibadat itu tidak disertai dengan maksiat. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, masukkan aku dengan amal ibadat aku. Aku tidak mau masuk dengan rahmat-Mu." Maka Allah menghitung nikmat syurga, menghitung amal ibadat dia. Amal ibadat dia tidak layak masuk dalam syurga Allah. Amal ibadat dia tidak layak masuk dalam syurga Allah. 800 tahun beribadat tanpa maksiat tak boleh masuk dalam syurga Allah. Tak. Maknanya tak sepadan lagi. Lalulah dia meminta kalau begitu masukkan aku syurga dengan rahmat. Baru dia tahu. Gambarannya baru dia tahu. Maka begitulah. Tanpa rahmat Allah tidak ada satu orang pun amal ibadat diterima. Begitu. Kerana apa? Kerana syarat penerimaan amal ibadat itu terlalu ketat. Kerana Allah Ta'ala benar-benar inginkan amal ibadat itu sangat-sangat suci, mulia. Ataupun dikatakan benar-benar bersih daripada segala-gala yang terhijab dengan Allah. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa kalau tidak ada elok, iaitu keindahan dindingnya, iaitu tutupannya, hasil bagimu yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, nescaya tiada amalmu itu patut bagi diterima, nescaya amal ibadat kamu tidak diterima. Tidak ada jalan untuk diterima amal ibadat. Tapi bermakna apa? Bermakna amal ibadat nak diterima kita bukan kerana ibadat kita. Amal ibadat kita Allah Ta'ala terima bukan kerana amal ibadat tu Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima amal ibadat kita adalah dengan sifat Allah yang rahmat Allah. Dengan sifat rahmat Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Kerana tiada bagimu di dalamnya hak. Kerana kamu tak mampu nak melaksanakan hak-hak yang menyebabkan amal ibadat itu diterima. Tak mampu. Kerana dikatakan bahawa seseorang tadi di antara hak dia kepada Allah ketika beribadat, dia mesti ingat kepada Allah Ta'ala sepenuhnya. Bagaimana kalau satu orang raja bercakap, kita bercakap dengan raja tapi kita paling tak lain. Raja cakap kita ingat ke lain. Paling tak lain, mungkin raja marah. Allah Ta'ala mengetahui ketika mana kita ibadat, hati kita ingat ke mana. Allah Ta'ala tahu. Maka hak Allah tidak tertunai. Tak mampu kita nak tunaikan hak Allah. Sembahyang kita tak mampu nak menyebabkan amal ibadat kita diterima. Tetapi amal ibadat itu diterima adalah disebabkan apa? Disebabkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba dia tadi. Kalau tidak ada kecantikan, kurniaan Allah, maka diberitahu bahawa kurniaan Allah yang maha indah ini, yang menutupi segala-gala, itu menyebabkan amal ibadat kita ini diterima. Maka melainkan dengan wasitah fadalnya, dia melainkan melalui perantaraan kemuliaan Allah, kelebihan Allah dan juga nikmat yang Allah beri. Itulah sebabnya kita ini, maknanya amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak diterimalah kita amal ibadat. Maka syarat amal ibadat nak terima ni banyak. Ada syarat zahir, ada syarat batin. Amal ibadat diterima. Syarat ini, kalau kita kira syarat zahir ke, tak mampu amal ibadat kita diterima. Yang pertama, syarat zahir amal ibadat diterima, makanan dan minuman kita mesti halal. Kerana nak masukkan, kita nak beribadat dalam tubuh kita ni, pastikan yang halal. Jadi jaga-jaga, jangan masukkan dalam tubuh kita sesuatu yang haram. Kalau masuk saja tubuh kita sesuatu yang haram, sama ada kita minum, sama ada kita suntik, sama ada kita makan. Makan ke, minum ke, kita masuk ke, ikut apa-apa saja. Kalau ada sesuatu yang haram, maka menyebabkan amal ibadat tidak diterima oleh Allah. Maka syarat zahir yang pertama, apa dia? Makanan dan minuman itu mesti halal. Kalau makanan dan minuman tidak halal, ataupun masuk dalam tubuh kita sesuatu yang haram, maka amal ibadat kita tidak diterima.
Kalau jadi darah daging, sampai seterusnya lah amal ibadat kita tak terima. Yang kedua, pastikan pakaian kita pakaian yang halal. Jangan pakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Maka pakaian yang diharamkan oleh Allah, amal ibadat tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, pastikan hasil pendapatan kita halal. Bila hasil pendapatan kita halal, itu tanda di antara amal ibadat kita diterima. Itu antara dia. Ada lagi. Antaranya lagi. Antara amal ibadat kita diterima itu mesti kita mendapat redha ibu bapa kita. Redha Allah ala redha walidai. Maka redha Allah di atas redha kedua ibu bapa kita. Maka kalau Allah tidak redha kita, kita buat amal ibadat pun Allah Ta'ala tak terima. Antaranya lagi, apa dia? Kalaulah murid itu redha guru dia. Redha gurunya kepada muridnya. Itu juga. Ataupun antaranya lagi, redha suami pada isterinya. Itulah juga. Itu antaranya. Amal ibadat maknanya nak tu. Dan syarat juga ibadat diterima tidak ada bermusuh-musuhan, yakni tidak memutuskan hubungan silaturahim. Tidak memutuskan hubungan silaturahim. Itu syarat amal ibadat diterima. Dan yang seterusnya, syarat amal ibadat diterima tidak berkekalan di dalam maksiat. Seperti riba. Kalau orang itu ambil riba, lalu kehidupan dia penuh, maknanya berkekalan ada sama riba bersama dia, maka membawa amal ibadat tidak diterima. Susah tu nak bagi tahu. Maknanya susah amal ibadat kita nak diterima. Bagaimana kalau satu orang itu dia mengambil hasil riba. Dia ambil hasil riba, dia tak ada duit, dia pinjam dengan kawan dia. Aku nak berniaga ini 10,000. Kata kawan dia, boleh. Tapi mu kena bayar pada aku 12,000. Baiklah, aku setuju lah bayar mu 12,000. Maka dia berniaga modal yang ada janji yang lebih. Bila ada janji yang lebih, dia berniaga hasil riba. Maka makan minum hasil riba belah tadi. Sepanjang itulah amal ibadat dia tidak terima. Kalau sepanjang sampai matilah. Allah berat sebenarnya amal ibadat kita nak diterima ni bukannya mudah. Itu dia panggil syarat zahir. Syarat zahir. Apa dia syarat batin? Ibadat kita nak diterima oleh Allah. Syarat batin. Syarat batin dia yang maknanya, yang pertama, ibadat tadi mesti menepati kehendak syariat. Ibadat tadi mesti menepati kehendak syariat. Dari segi tauhidnya, dari segi fiqahnya, dari segi tasawufnya. Dan yang kedua mesti dalam keadaan ikhlas. Itu maknanya syarat nak taat kepada Allah Ta'ala. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ini orang itu beribadat kerana Allah. Maka kerana Allah tu macam mana? Kerana Allah Ta'ala itu bolehlah diniatkan. Bolehlah diniatkan seperti kerana menjunjung perintah Allah. Ikhlas. Walaupun ikhlas ni ikhlas yang peringkat orang awam. Menjunjung perintah Allah. Ataupun ingin masuk di dalam syurga. Ataupun yang kedua nak dapat syurga. Yang ketiga nak dijauhkan daripada azab. Ikhlas lagi bagi orang awam macam kita. Ikhlas yang rendah maknanya. Ataupun yang keempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh juga. Ataupun yang kelima untuk mendapat keredaan Allah. Boleh juga. Ataupun untuk mendapat rahmat Allah. Itu semua ikhlas. Tapi ada kedudukan lah. Maknanya orang mengikutkan orang-orang awam itu sudah ikhlas. Maka seorang yang melakukan amal ibadat tadi mesti ikhlas. Allah payah kita nak ikhlas. Payah kita nak jaga syarat-syarat. Jadi bila kita payah nak jaga syarat-syarat,
amal ibadat tu kadang-kadang kita dah jaga, kita dah cuba sedaya upaya, tapi kita tak tahu ada benda yang menyebabkan amal ibadat kita terhalang, tak boleh nak terima. Maka hak begitu, setelah berhati-hati, setelah bersungguh-sungguh, setelah menjaga, lalulah dikatakan bahawa amal ibadat tadi kita boleh harap daripada Allah agar Allah terima. Memang asalnya tak layak pun terima, tapi tidak, sebagai hamba kita harapkan Allah Ta'ala terima. Dan bila Allah memberi dengan sifat kurniaan Allah Ta'ala ini, Allah terima amal ibadat tadi. Contoh saja. Contoh dia makan hasil haram. Contoh dia makan hasil yang diharamkan oleh Allah. Ataupun ada sesuatu yang haram masuk dalam tubuh dia. Satu yang haram masuk dalam tubuh dia melalui suntikan. Ini contoh saja. Melalui suntikan masuk yang haram dalam tubuh dia. Dia tahu tak suntikan itu ada benda haram. Dia tak tahu. Orang kata tak ada benda-benda. Dia tak tahu pun. Maknanya. Jadi, dia pun semayang lah. Semayang benda haram ada dalam tubuh dia. Maka kalau mengikutnya, syarat dia, syarat ibadat diterima, memang tak terima ibadat tadi. Tetapi, dengan sifat Allah Ta'ala yang cantik, maha cantik, kemudian maha fadal, mempunyai kelebihan, kemudian yang mempunyai kasih sayang Allah Ta'ala ni, maka kita mengharapkan agar Allah menerima amal ibadat kita, agar Allah menghukum kita dengan rahmat Allah, maka Allah terima juga amal ibadat kamu. Allah Ta'ala kata, aku terima juga amal ibadat hamba-Ku ini, walaupun dia ada di dalam tubuhnya ada yang haram, ataupun ada perkara hasil yang haram. Itu dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan dia sudah cuba sedaya upaya dan dia tidak tahu benda itu ada, dan dia mengharapkan beribadat betul-betul kerana nak mencari rahmat Allah. Maka orang yang macam ini, kata ulama, masih terbuka, tidak mustahil, kemungkinan besar akan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Akan tetapi kalau dah tahu terang-terangan, lalulah dia pun ambil hasil yang haram, dia kata, ya Allah, ya Tuanku, terimalah amal ibadat aku. Maknanya, dia ambil hasil curi. Dia ambil dah hasil curi. Dia pergi rapok bank contohnya. Lepas pada rapok bank, dia pun meniaga. Dia meniaga pun, lepas tu dia berbelanja-belanja, dia pun buat ibadat. Ya Allah, ya Tuhan, terimalah amal ibadat aku. Padahal dia tahu dah hasil pendapatan dia haram. Dan dia tahu dah benda ni benda yang menyebabkan amal ibadat dia tak terima. Setelah dia mengetahui keadaan-keadaan macam itu, dia pun minta dengan Allah. Ini kata ulama, membawa kepada amal ibadat dia tidak diterima. Jadi begitulah, kita sulit betul kita nak tahu hasil kita mana yang halal, mana yang haram. Itu dari segi hasil kita nak dapat. Sulit. Tapi kita tengok zahir, kita dah jaga sedaya upaya. Benda haram kita tak mau ambil. Piti orang kita ulang, atur balik piti orang walaupun sikit. Seria, 2 ria pun kita atur. Kecuali kita terlupa, tak tahu. Maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, kita dah jaga dah. Tapi syarat nak kabul amal ibadat tak cukup juga. Tak cukup juga syarat kabul ibadat. Jadi akhirnya, setelah begitu, Allah terima amal ibadat. Macam mana Allah Ta'ala terima? Kerana kurniaan Allah. Kerana kurniaan Allah lebih besar daripada amal ibadat hamba tadi. Ya, amal ibadat hamba tadi penuh dengan perkara-perkara yang membawa kepada penolakan amal. Tetapi oleh kerana kurniaan Allah besar, rahmat Allah Ta'ala besar, maka Allah terima amal ibadat hambanya tadi. Baik, kita tengok sikit lagi. Maka apabila menghendaki Jalla wa'ala, yakni Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menghendaki akan memuliakan atasmu. Apabila Allah Ta'ala nak memuliakan kamu, maka jadikannya amal. Allah jadikan kamu boleh beramal. Maknanya, bila Allah nak muliakan kamu, Allah Ta'ala jadikan kamu amal. Kamu boleh beramal dengan Allah. Dan diilhamkannya akan dikataufik baginya
dan Allah Ta'ala ilhamkan, maknanya supaya dia ini taufik kepada Allah. Orang Khadijah tu boleh tambah ibadat yang benar, ikhlas kerana Allah, boleh tambah satu. Yang ketiga takwa. Takwa kepada Allah, boleh tambah satu lagi. Maka dikatakan bahawa apabila Allah Ta'ala nak muliakan seseorang, bila Allah Ta'ala nak muliakan seseorang, maka Allah Ta'ala jadikan dia boleh beramal. Dan Allah Ta'ala ilhamkan dia itu untuk mendapat taufik kepada Allah. Dan bertempat daripadamu segala asbab. Segala asbab jauh dan juga muka, maknanya. Dan Allah Ta'ala maknanya menjadikan kamu ini dijauhkan daripada kemukaan Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa apabila saja seseorang tadi, bila Allah Ta'ala mengasihi akan seorang hamba dia, maka Allah Ta'ala datangkan pertolongan dia untuk buat amal. Allah Ta'ala datangkan pertolongan dia untuk buat amal. Dan juga Allah Ta'ala beri taufik kepadanya, dan Allah Ta'ala tutup dia daripada kemukaan. Allah Ta'ala tutup dia daripada kemukaan, yakni dijauhkan dia daripada kemukaan Allah Ta'ala. Ni orang yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan ni, kadang-kadang begitulah. Kata ulama, tanda Allah Ta'ala kasih seseorang, Allah Ta'ala jaga dia daripada maksiat. Jaga dia daripada maksiat. Walaupun dia berusaha, walau dia nak buat maksiat, Allah Ta'ala jadikan dia jadi tak terjaga dia daripada maksiat. Itu antara tandanya. Tanda bahawa Allah Ta'ala kasih kepada seseorang tadi. Dan dibukakan bagimu pintu sidik. Allah Ta'ala beri kepada pintu benar. Benar dalam ibadat. Dan juga ikhlas. Allah Ta'ala bagi dia pintu ikhlas dalam amal. Sehingga dia ikhlas dalam melakukan amal. Maka adalah yang demikian itu keadaan qabul. Itu tanda qabul. Dia benar dalam ibadat, ikhlas dalam amal. Ikhlas dalam amal ini adalah tanda amal ibadatnya diterima kepada Allah, dan sekalian itu daripadanya dan kepadanya. Sekalian itu yang Allah Ta'ala terima tadi, itu daripada Allah, bukan daripada dia. Maknanya, walaupun dia beramal, tapi Allah Ta'ala terima daripada Allah. Kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahdan adalah hamba itu dicuba dengan nazarnya kepada dirinya dan sukanya dengan amalnya. Seorang hamba itu akan diuji oleh Allah. Antara yang diuji oleh Allah, dia tengok kepada dirinya. Aku ni bagus, aku ni rajin, aku ini alim, aku ni ibadat, aku ni kaya, aku ni kuasa, aku ada kuasa, aku boleh buat apa saja. Maka dia memandang kepada diri dia. Dan suka dengan amalnya. Kalau dia buat amal, dia kata aku ni pemurah orangnya. Dia rasa dirinya pemurah. Dia lupa itu sebenarnya daripada Allah, kan daripada dia. Dia rasa dirinya pemurah contohnya. Lalu pun dia sukalah oleh kerana dia rasa dirinya dah bagus, dia rasa dirinya pemurah, maka dia sukalah sedekah. Dia pun sukalah bersedekah, dia suka infak sebagai contoh. Begitulah, tak kira lah. Kalau orang yang berilmu, dia rasa dia bijak, dia rasa dia bagus. Sikit-sikit dia nak ceramah samalah supaya dia dapat pujian. Maka dalam keadaan macam itu, dia pun suka dengan amalnya daripada sekira-kira nisbahnya kepadanya. Kerana apa? Kerana dia menisbahkan amal itu daripada diri dia. Kenapa aku boleh infak? Sebab aku ini dermawan. Orang lain tidak dermawan macam dia, tak boleh infak. Contoh saja ni, contoh saja. Kenapa maknanya merasa diri aku alim? Sebab aku ni boleh menyampaikan dengan baik, orang lain tak boleh. Kenapa aku ni hebat pada orang? Sebab pengikut aku lebih ramai pada orang lain, pengikut dia kurang. Benda-benda yang macam ini, yang benda-benda yang datang dalam hati, merasa begini, ini dipanggil orang itu menisbahkan amal kepada dirinya. Dia nisbahkan amal kepada dirinya tadi. Maka dikatakan bahawa dan memandang haul dan kuwah daripadanya. Dia memandang daya dan upaya kekuatan dan daya itu daripada diri dia. Daripada diri dia.
Akulah yang bijak. Akulah yang berkuasa. Akulah yang maknanya memiliki. Jadi bila dia nisbahkan kepada diri dia tadi, nisbahkan kepada diri dia ni, inilah maknanya orang itu terhijab dengan Allah. Terhijab dengan Allah Ta'ala. Dan terkadang dibuka hijabnya. Maka ini tanda orang tadi dihijab. Apabila dihijab, tanda dia ini maknanya, tanda dirinya hijab, dia memandang pada dirinya ketika mana dia beramal. Maka yang kedua, dia suka beramal untuk mendapat pujian makhluk. Dan yang ketiga dia merasakan semuanya itu datang daripada daya dan upaya diri dia. Dia pandang pada daya upaya, maka terhijablah dia. Maka terkadang dibukakan hijabnya. Bila Allah Ta'ala buka hijab dia tadi, buka hijab dia tadi, maka dilihatnya akan dia. Dan dituntutnya puji manusia baginya. Dituntutnya puji manusia baginya, dan inilah sekalian. Terkadang dibukakan hijabnya, maka dilihat dengan dia. Dan dituntutnya puji manusia baginya. Dan inilah sekalian daripada syirik yang khafi, yang tersembunyi, yang memberi kepada cedera. Dikatakan bahawa kadang-kadang seseorang tadi apabila dia dia memandang kepada diri dia, dia melihat kepada terkadang dibukakan hijabnya, maka dilihatnya dengan dia, dan dituntutnya puji manusia baginya. Dan apabila saja Allah Ta'ala maknanya membuka hijab kepada dia, ataupun dikatakan bahawa ditutupi hati dia tadi dengan hijab, maka dia pun akan, bila hati dah tertutup dengan hijab tadi, maka dia pun mulalah nak cari pujian manusia. Di antara amalan yang terhijab kita adalah amalan yang kita buat kerana manusia, ataupun kerana nak cari pujian manusia. Maka apabila seorang tadi melakukan amal ibadat mencari pujian manusia, itu dipanggil syirik yang tersembunyi. Dia telah melakukan syirik yang tersembunyi kepada Allah, dan syirik inilah yang mencederakan ikhlas. Mencederakan ikhlas. Kerana sesungguhnya ikhlas itu ada syarat-syarat dia. Tidak boleh syirik kepada Allah. Kata ulama, ikhlas ini apa? Kata ulama, ikhlas ini ibadat yang dilakukan tadi tiada kaitan dengan makhluk. Itu tandanya. Maknanya ikhlas itu adalah seseorang tadi melakukan amal ibadat tanpa mencari makhluk. Itulah ikhlas. Maka sesiapa yang tidak ikhlas, maka terhijablah dengan dia. Hijab ini ada, orang awam ada hijabnya. Hijab orang awam apa? Hijab orang awam ini terhijab dengan maksiat yang dilakukan kepada Allah. Baik, kita sambung sikit lagi. Apabila seorang itu menuntut pujian kepada makhluk, biar dia buat pujian. Dia mengajar, tujuannya dapat pujian. Minta jauh pada Allah. Tolong doakan ustaz agar diberi ikhlas oleh Allah. Begitu. Maka mengajar contohnya supaya dapat pujian. Ambil harta banyak-banyak supaya dapat pujian. Lagi apa dia lagi? Infak banyak-banyak dapat pujian. Lagi selain pada tu, mengajar nak dapat pujian. Infak nak dapat pujian. Lagi tak kira amal-amal soleh. Bahkan baca Quran pun nak dapat pujian. Zikir pun nak dapat pujian. Semuanya nak dapat pujian kepada makhluk. Mana-mana orang yang beribadat di dalam hatinya inginkan pujian, maka dikira orang itu terhijab, terdinding dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan yang inginkan pujian itu amalan yang tidak diterima oleh Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada dia, maka janganlah dia melakukan syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dan kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, apabila dituntut mereka itu dengan ikhlas,
maka fana'lah segala amal mereka itu. Kata Syekh Abdullah Al-Qurashi, apabila seseorang itu disuruh melakukan amal ibadat dalam keadaan ikhlas, maka hendaklah dia membinasakan amal dia. Apa maksud membinasakan amal? Bukan maksud membinasa itu dia membatalkan amal. Maknanya meninggalkan amal, tidak. Dia tidak merasa lagi dia beramal. Dia tidak merasa lagi dia beramal. Tidak merasa beramal. Sedangkan dia masih lagi beramal, tapi merasa tidak beramal. Maka apabila sahaja dituntut mereka itu dengan ikhlas, maka fana'lah segala amal mereka itu. Maka dia tidak lagi memandang dirinya beramal. Dia tidak beramal. Dan dikatakan bahawa, dan apabila fana'lah segala amal mereka itu, setelah dia fana' pada amal, dia sudah tidak memandang lagi pada amal dia. Dia tak ada semayang banyak, padahal dia semayang berapa ratus rakaat. Dia tidak ada zikir, padahal dia berzikir beribu-ribu. Dia berselawat beribu-ribu. Dia tidak ada ilmu, padahal dia macam-macam ilmu dia tahu. Maka dia merasakan dia sudah tidak ada lagi amal. Dan dia tidak memandang lagi pada amal. Maka ketika itu bertambah fakirlah dia kepada Allah. Bertambah benar-benar merasa dia tiada apa-apa pun. Bertambah-tambah fakir mereka itu. Dan hajat mereka itu kepadanya, yakni kepada Allah. Ketika itu dia benar-benar berhajat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana orang yang berhajat kepada Allah? Ialah sebab dia tak tahu. Dia merasa dia tak ada amal. Maka dia berhajat sungguh Allah Ta'ala mengampunkan dia. Dia berhajat sungguh Allah Ta'ala maknanya memaafkan dia. Maka lepaslah mereka itu daripada tiap-tiap sesuatu daripada mereka itu. Maka dalam keadaan macam itu, selamatlah dia daripada merasa sesuatu daripada apa yang ia miliki tadi. Maknanya, lepaslah mereka pada tiap-tiap sesuatu daripada mereka itu. Jadi lepaslah dia daripada bergantung dengan sesuatu, bergantung dengan harta, tidak, bergantung dengan ilmu, tidak, bergantung dengan amal, tidak, semua tidak lagi bergantung. Habis itu bergantung apa? Dia hanya bergantung dengan Allah. Dia hanya bergantung dengan Allah Ta'ala saja. Orang yang macam inilah akan mendapat rahmat, akan mendapat keindahan tutupan Allah Ta'ala kepada hambanya. Orang yang macam inilah yang berhak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Allahumma zukna husnal adab fi jami'il ahwal. Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika wa zukna lazzata ta'atika. Allahumma ya Allah habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-fusuq wal 'asyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtananahu wa tam'u lima huwa bididdiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.